Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin. Hak-hak seorang muslim. Hadis ke-109. An Huzai. An Huzai rahimahullah qala. Ja'a Sa'dun radhiyallahu anhu. Fawaqafa ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'zinu faqama mustaqbila al-bab. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر رواه أبو داود باب في الاستئذان. Hazrat Huzail rahimahullah meriwayatkan bahawa Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu telah datang lalu berdiri tepat di hadapan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin masuk ke rumah baginda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Janganlah kamu berdiri di hadapan pintu. Boleh menyebabkan kamu ternampak apa-apa yang ada dalam rumah. Sedangkan meminta izin adalah semata-mata untuk mengelak daripada terlihat apa-apa yang tidak elok dalam rumah." Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-basaru fala izna rawahu Abu Daud bab fi al-istizan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pandangan telah masuk ke dalam rumah, maka meminta izin tidak memberi apa-apa makna, yakni tiada faedah untuk meminta izin. Abu Daud. An Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ta'tul buyuta min abwabiha walakin ituha min jawanibiha fasta'zinu fa in azina lakum fadkhulu wa illa farji'u qala lahu hadis rawahu Abu Daud ghaira hadza rawahu Tabrani min turuq wa rijalu hadza rijalus sahih ghaira Muhammad bin Abdurrahman bin Araq wa huwa thiqah majmu' az-zawaid. Sayyidina Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berdiri di hadapan pintu rumah orang lain untuk meminta izin memasukinya, supaya kamu tidak terpandang apa-apa yang ada di dalam rumah. Sebaliknya, datangilah dari arah kanan atau kiri, lalu mintalah izin. Jika kamu diberi keizinan, maka masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Tabrani Majmu'ah Az-Zawaid. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin. Hak-hak seorang muslim, hak seorang muslim yang perlu kita tunaikan. Apa dia hadis yang ke-109 ni? An Huzail. Bila disebut An Huzail di sini, rahimahullah disebut. Rahimahullah. Dia kalau sahabat kita sebut radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu seorang atau ramai radhiyallahu anhum, ni kalau sahabat. Sebab apa sahabat kita sebut radhiyallahu anhum? Sebab sahabat ni bagi kita yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, sahabat ni semuanya siqah, dipercayai. Dan radhiyallahu anhum, Allah meridai para sahabat. Maksudnya radhiyallahu anhum, itu label para sahabat, kita sebut radhiyallahu anhum. Tapi selain turun pada tabi'in, bawah-bawah tu, kita tak sebut radhiyallahu anhum, kita sebut rahimahullah. Semoga Allah
menghormati dia, ataupun dia dari sudut bahasa dia kata Allah telah merahmati dia. Kalau sahabat dia radhiyallahu anhum, Allah Taala telah meridai, sebab mereka ni berada pada level sahabat. Tu kalau kadang-kadang kalau kita baca kitab ke baca buku ke, kita kena tengok, kadang dia kan ada tanda bulat tu kan, radhiyallahu anhum ke. Kalau Nabi SAW kadang-kadang dia tulis SAW kan. Tapi kalau sahabat ni kadang-kadang dia macam bunga-bunga tu kan, jadi kena tengok ni radhiyallahu anhum ke ataupun rahimahullah. Jadi kita boleh nampak lah, kalau dia tulis itu radhiyallahu anhum, maksudnya nama tu adalah sahabat. Kalau dia kata rahimahullah, maksudnya ini level bawah lagi. Jadi dalam hadis ni Huzail rahimahullah, daripada Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi yang datang tu Sa'ad tu, itu sahabat Nabi. Huzail ni maksudnya dia dah tabi'in, level ke bawah. Jadi dalam hadis ini sebut Sa'ad ni datang, dia kata dia fawaqafa ala babin Nabi. Dia ni berdiri betul-betul dekat depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yastazin, dia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata faqala mustaqbila bab, maksudnya berdiri tu ngadap betul pintu. Ini kita nak belajar adab lah, hak-hak seorang muslim. Apabila kita datang rumah orang kan, maka kita tak boleh berdiri ngadap pintu. Ni adab dia. Pintu rumah orang kan, kita boleh assalamualaikum, ketuk kan, betul-betul kita ngadap depan pintu, tak boleh, kata adab dia orang gitu. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kepada si Sa'ad ni, dia kata hakaza angka, dia kata kamu jangan duduk ngala betul-betul depan pintu, ngadap pintu. Hakaza angka atau hakaza, kau kena pusing ke kanan ataupun pusing ke kiri, jangan tengok ke pintu ke dalam. Macam kita ada pintu, kita ketuk, kita jangan tengok ke pintu. Kita tengok ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Badan kita tu memang kita pusing, bukan ngadap ke pintu. Ada ngadap ke kanan ataupun ngadap ke kiri. Jadi kalau orang tu buka rumah, mungkin suami ke isteri ke anak-anak, kalau dia buka, dia tak tengok muka orang yang datang tu. Dia akan tengok orang tu, dia tengah tengok ke kanan ataupun ke kiri. Sebab apa dia kata fa innama al-isti'zanu minan nazar. Dia kata Nabi SAW, meminta izin adalah semata-mata untuk mengelak daripada terlihat apa-apa yang tidak elok di dalam rumah. Dia bahaya bila kita ngadap rumah, tiba-tiba buka, semua benda kita boleh nampak. Orang terbuka aurat ke apa-apa dalam rumah tu kita nampak lah. Mungkin anak perempuan dia ke, ada benda yang tak sepatutnya kita tengok, kita nampak kan. Jadi kita kena tengok pusing ke kanan ataupun pusing ke kiri. Itu hadis daripada Huzail. Kemudian daripada Abu Hurairah pula, dia menyebutkan bahawa Nabi mengatakan idza dakhalal basaru fala izna. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut, kata apabila kalau kita ni dah nampak dalam rumah, maksudnya kalau kita ngadap ke pintu dah nampak dalam rumah, tak perlu dah minta izin. Minta izin ni nak tengok, nak masuk ke dalam rumah kan. Kita bagi salam, assalamualaikum. Tapi kalau macam dah kita dah nampak dalam rumah, tengok itu, nak minta izin apa lagi? Memang dah tengok rumah orang kan. Tak payah minta izin lah. Kata Buhairah, Nabi pesan gitu. Kalau kau dah nampak dalam rumah orang tu, tak payahlah nak bagi salam, minta izin. Dah nampak. Jadi tak, bukan adabnya begitu. Kemudian daripada Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu, juga sahabat, dia mengatakan Nabi SAW menyebutkan la ta'tul buyuta min abwabiha. Kata Nabi, la ta'tu, jangan kamu datangi pintu rumah orang, min abwabiha, daripada depan pintu tu. Jangan duduk ngadap ke pintu tu, jangan. Kita bagi salam, ketuk, jangan. Walakin utuha min jawanibiha, tetapi kamu pergi dekat pintu rumah tu daripada sebelah jawanib, sebelah tepi. Ketuk-ketuk, jangan. Tengok ke dalam, tengok keluar. Kanan kiri ataupun kita tengok ke depan rumah. Biar dia datang, dia jawab salam kita, dia buka, baru dia kata, baru kita pusing. Maksudnya dia bersedia untuk bercakap dengan kita dan kita tahu suara lelaki ke, suara perempuan ke kan. Baru kita tengok, maksudnya dia bersedia untuk bercakap dengan kita. Itu adab dia. Walakin utuha min jawanibiha fasta'zinu. Kemudian kita minta izin lah bila ketuk. Fa in azina lakum, sekiranya diizinkan kepada kamu untuk masuk rumah ataupun bercakap dengan dia, fadkhulu, maka masuklah rumah tu. Wa illa, kalau dia diam je,
farji'u. Nanti kita akan jumpa lah hadis. Nak ketuk, bagi salam 3 kali, tak jawab salam, kita boleh balik. Tapi zaman sekarang ni kita dah ada WhatsApp dah kan. Sebelum biasa pergi rumah orang, kita dah WhatsApp dah. Ataupun dah call dulu kan. So kita dah confirm dah. Orang tu ada kat rumah, sedia menerima tetamu. Ni zaman Nabi dulu tak ada. Handphone tak ada. Nak call biasa tak boleh. WhatsApp tak boleh. Nak message tak boleh kan. Jadi agak common dia punya hukum tu. Zaman sekarang ni kita, zaman dah moden. WhatsApp dulu kan. Telefon dulu. Maksudnya kalau kita pergi tu dia tahu. Kita datang lepas Zuhur, dia pun dah bersedia bahawa ada tetamu nak datang. So beza sikit sudut adab tu, dan mungkin dia lebih bersedia. Tapi kita jaga, ini ada adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi rumah orang, jangan ngadap pintu dia. Walaupun kita dah WhatsApp, dah telefon ke apa, tapi bila kita bagi salam jangan tengok. Itu adab yang Nabi ajar. Perlu kita ikut aja, insya-Allah kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika illa allazina amanu wa sallallahu